page Aiking pula. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sekejap. Awak nampak tak sengit sangat? Sangat-sangat sengit. Minta maaf. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Aiking menerusi radio rasminya, Radio Aiking. Kemudian seterusnya kepada Puan Nurhayati binti Paradi, pengacara merangkap penerbit bagi slot tarbiyah, dah sekian nama. Seterusnya kepada warga kerja Aikim yang bertungku lumus di sebalik tabir. Seterusnya kepada semua penonton dan pendengar yang dikasihi Allah sekalian, menerusi FB page Aikim, FB page Ustazah Asma Harun dan juga melalui Instagram Ustazah Asma Harun. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, hari Jumaat yang mulia jatuh pula pada hari ini, iaitu 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sedang elok jatuhnya pada hari Jumaat kan, 1 Rabiul Awal yang merupakan bulan yang kita sama-sama akan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Okey, bulan yang mana kita akan memperingati Nabi Muhammad SAW lebih daripada biasa. Bukanlah kita kata bulan lain itu kita tidak mengingati Nabi. Namun biasalah manusia ni, di antara hikmah para alim ulama kata, kita sambut maulid, kita sambut hari bersejarah, contohnya Isra' Mi'raj, kita sambut Ma'al Hijrah, sambutan-sambutan seumpama ini, walaupun ada setengah mengatakan ia bukanlah sunnah dan sebagainya, tetapi itulah ikhtiar alim ulama kan, orang-orang soleh dalam mewujudkan suasana memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan peristiwa-peristiwa penting dan besar. Bayangkan sekiranya tidak ada langsung sambutan kan, bila Isra' Mi'raj tak ada peringatan, bila hijrah, Ma'al Hijrah tak ada peringatan, apa macam-macam lah tuan-puan sekalian peristiwa penting, maka sudah tentu generasi sekarang pun telah ramai yang tidak mengingati Nabi, yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi generasi yang jauh lagi selepas ini. Maka sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 tahun adalah beberapa waktu yang mana umat Islam ini diberikan peringatan demi peringatan berdasarkan tarikh-tarikh penting. Jadi tuan-puan sekalian, harus kita sedar hari ini 1 Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bermula pada hari Jumaat yang barakah ini. Jadi kalau sebelum ini kita bawakan tajuk ataupun berkenaan dengan beberapa orang sahabat-sahabat Nabi kan, yang kita katakan sebagai waliullah, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Namun sempena bulan Maulidur Rasul, kita bincang tadi dengan Puan Nurhayati Paradi, jadi kita bersetuju untuk menyemarakkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah bermula pada hari ini, kita akan bincangkan mukadimah kelahiran insan teragung. Kemudian pada minggu depan insya-Allah kita akan membicarakan tentang air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang menyebabkan Rasulullah menangis dalam saat hidupnya? Banyak sebenarnya Rasulullah menangis, tapi kita ambil beberapa kisah yang menitiskan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-puan sekalian, kita akan pergi pula minggu yang seterusnya itu, selepas itu adalah tawa gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila waktunya Nabi ketawa dan gembira sampai keluar sikit suara, sampai nampak gigi, sampai muka Nabi berseri-seri dan sebagainya, pada minggu yang selepasnya. Dan sebenarnya
tinggal 4 minggu saja lagi dengan saya slot tarbiyah, dan minggu yang terakhir insya-Allah kita akan bicarakan tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam sedang elok sebenarnya Puan Yati, 4 minggu ni sedang eloklah 1 bulan. 1 bulan Rabiul Awal kan, selama 4 minggu, dan kita tak rancang. Dan masa saya terima dulu, saya tak nampak pun yang bahawasanya akan jatuh pada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-puan sekalian, marilah kita sama-sama share perkongsian kita kan, ataupun anda tuliskan nota di ruangan komen, sebab bila anda menuliskan nota di ruangan komen, terus komen, dia menaikkan juga kan, menaikkan juga algoritma ni. Kita punya view ni, boleh tag juga sahabat-sahabat anda, tag dengan perkataan semarak cinta Nabi, lepas tu tag nama sahabat tu. Tag lah 4 orang ke 5 orang ke 10 orang, semarak cinta Nabi. Lepas tu kita tag. Tu saya sebut je mana-mana tagline. Saya pun tak tahu tu tagline IKIM ke kan, ataupun tagline mana-mana pihak. Tapi biasalah itu di antara tagline normal bila bulan Maulid Rasul, semarak cinta Nabi. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita akan bermula dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Masya-Allah. Baginda yang mulia Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, penghulu segala kewujudan, Sayyidul Mursalin, Sayyidun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi, penghulu para rasul, Ahsanun Nas, sebaik-baik manusia, Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik makhluk. Subhanallah. Iaitu yang diberi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luyay bin Ghalib bin Fah bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudirikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan bersambung kepada bin Ismail dan bin Ibrahim. Subhanallah. Itulah keturunan mulia, insan yang teragung yang kita bakal bicarakan, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa Nabi kita. Kita tak pernah lihat wajah Nabi kita, tak pernah mendengar suara. Tetapi pesanan-pesanan cinta kan, peringatan-peringatan, kisah-kisah yang menunjukkan besarnya cinta Nabi kepada kita, begitu menusuk ke dalam hati kita sebagai umatnya, membuatkan walaupun tak pernah berjumpa, tetapi membenih rasa cinta dan juga rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan jatuh pula hari Jumaat pada hari ini, kalaulah setiap kali apabila saya menyebut nama Nabi Muhammad, kalian sambutlah dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terpulang ya, kita jawab dengan selawat. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, dan perbanyakkanlah berselawat pada hari Jumaat, kerana pada hari tersebut Allah mengangkat, maksudnya selawat itu akan diangkat kepadaku. Jadi antara ibadah yang zikir yang khusus pada hari Jumaat adalah memperbanyakkan selawat. Sahabat-sahabat, kita faham bahawasanya jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Baiklah, seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Inilah pendapat yang paling masyhur, walaupun ada perbezaan pendapat di sana sini oleh ulama-ulama sekian, tetapi yang paling masyhur 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Ketika itu tahun hijrah belum bermula. Tahun hijrah bermula ketika Rasulullah melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika itu umur Nabi 53 tahun. Ada yang mengatakan 52, ada yang kata lebih awal. Tetapi paling masyhur umur Nabi ketika itu 53 tahun. Bermaksud bermula daripada tahun kenabian ketika umur Nabi 40 tahun.
boleh nampak sikit ya jalur ni, jalur kenabian, waktu kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi ketika umur 40 tahun. 13 tahun berada di Mekah. Yang mana semua ayat Al-Quran yang turun di Mekah namanya ayat Makiyah. Kemudian Nabi berhijrah. Perintah Allah hijrah ke Madinah pada umur 53 tahun. Dan Nabi wafat pada umur 63 tahun. Jadi 10 tahun di Madinah. Faham ya? Sebab itu ayat Al-Quran yang turun selepas Rasulullah hijrah dinamakan ayat Madaniyah. Ayat Makiyah, ayat Al-Quran yang turun di Mekah. Ayat Madaniyah, ayat yang turunkan di Madinah. 13 tahun Rasulullah di Mekah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ketika hijrah umur Nabi 53 tahun, barulah bermulanya tarikh ataupun kita sebutkan sebagai kalendar Islam yang dinamakan hijrah. Dan siapakah yang menyusun kalendar Islam ini? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Abu Bakar belum disusun lagi. Tetapi apabila Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar memerintah, banyak perluasan kuasa yang Sayyidina Umar buat, kan? Antara perluasan kuasa, maksudnya Islam menguasai dunia melebihi daripada 2/3 ni, antara yang sangat aktif ataupun yang sangat berkembang dengan cepat zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar banyak menuliskan surat-surat kepada para pembesar dunia, kan? Hantar-hantar surat. Sehingga satu ketika Sayyidina Umar berfikir mesti menuliskan tarikh. Maksudnya waktu, tarikh lah berapa hari bulan sekian-sekian. Lalu dibincangkan dengan beberapa orang sahabat, berkumpullah musyawarah. Bila kita nak start tarikh dalam Islam ni? Baru nak start tarikh, catatan tarikh sejarah dalam Islam. Ada yang kata start kelahiran Nabi, ada yang kata ketika peristiwa Isra Mi'raj, macam-macam cadangan. Akhirnya disepakati bermula dengan peristiwa hijrah. Sebab itu namanya kalendar hijrah ataupun tahun hijrah. Kerana itu sebenarnya saya nak jelaskan, mungkin ramai orang tak faham kenapa disebut Nabi lahir tahun gajah. Sebelum adanya kalendar hijrah, ketika umur Nabi 53 tahun, dan kalendar ini pun dibentuk selepas Rasul wafat. Catatan tarikh ataupun peristiwa dicatat berdasarkan peristiwa besar yang berlaku. Jadi tahun tersebut, peristiwa besar adalah berlakunya peristiwa tentera Abraha menuju ke Kaabah untuk tujuan meruntuhkan Kaabah. Dan ketika itu datuk Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib antara pemimpin ketika itu yang mempertahankan Kaabah. Dan kita tahu ringkas cerita, Allah mengutuskan segerombolan burung daripada yang membawa batu daripada neraka menjatuhkan kepada tentera bergajah. Tentera bergajah Abraha, sehingga kan digambarkan dalam surah Al-Fil itu, mereka itu ibarat seperti daun yang dimakan ulat sampai berlubang-lubang, kan? Sebab apa? Walaupun batu kecil, dia jatuh kepada gajah ataupun kepada manusia, pada tentera ini, jadi berlubang-lubang tubuh badannya. Ibarat, pernah tak kita tengok ada daun, kemudian nampak ada lubang yang dimakan ulat. Ibarat berlubang-berlubang macam tu lah. Subhanallah. Jadi harus faham bila kita sebut baginda dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab tak ada lagi kalendar hijrah ketika itu, kerana berdasarkan peristiwa besar. Allah memelihara Kaabah bukan sekali untuk diruntuhkannya. Banyak dah peristiwa nak meruntuhkan Kaabah ini, tetapi Allah memelihara dengan segala tenteranya, termasuklah daripada burung. Baiklah. Ketika melahirkan baginda, ibunya Aminah binti Wahab, kan? Ibunya Aminah binti Wahab tidak berasa sakit. Walau bagaimanapun sebagian ulama mengatakan ibunya Aminah merasa sakit sedikit pada proses awal kelahirannya. Ketika dilahirkan, baginda dalam keadaan sudah berkhatan. Dikatakan baginda menggenggam jari-jari tangannya sambil jari telunjuk menunjukkan isyarat tauhid. Subhanallah. Saya sedang membacakan satu kitab yang masyhur sebenarnya, kenali biografi lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat ni hadiah daripada Pusat Zakat Negeri Sembilan, Dr. Syed Muhammad bin Al-Alawi. Tapi kitab ini banyak dijual juga, subhanallah.
Muslimin muslimat sekalian, ketika lahir Nabi sudah pun berkhatan. Dikatakan baginda menggenggam jari tangan sambil jari telunjuk menurut isyarat tauhid. Menunjukkan isyarat tauhid. Jadi yang lain semua genggam. Malam kelahiran Nabi berlaku beberapa peristiwa ajaib dan aneh. Antaranya berhala-berhala sekitar Mekah, sekitar berhala-berhala yang dibina sekitar Kaabah runtuh. Cahaya terang muncul bersama kelahirannya yang dapat menerangi istana di negeri Syam. Nabi berada di Mekah, tuan-puan sekalian. Lahir di Mekah, tetapi cahaya yang keluar daripada rumah Nabi bersama dengan kelahiran sampai dilihat di negara Syam. Negara Syam ni negara apa, tuan-puan sekalian? Sekarang cuba cari peta. Ada tak namanya negara Syam? Tidak ada. Negara Syam asalnya adalah sebuah negara yang besar terdiri daripada Palestin, kemudian Jordan, kemudian Syria dan juga Lebanon. Sebab itu 4 negara ini kita nampak dia sempadan. Okey, Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon. Jadi ini 4 negara yang dahulunya namanya Syam. Tetapi blok-blok barat kan, mereka lah yang memecahkan negara Syam ini kan kepada blok-blok kecil yang kita nampak tidak bersatu pada hari ini. Masing-masing menguruskan negara yang dahulunya satu dengan cara masing-masing. Bahkan kita pun kalau nak kupas tu panjanglah, sedih juga kan dalam keadaan umat Islam di Palestin memerlukan pertolongan, macam-macam lah yang berlaku. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, jadi faham ya bila sebut Syam boleh bayangkan. Dan jauh jarak ni, bukan dekat ya. Maksudnya bila keluar cahaya dikatakan penduduk Mekah berkumpul, sangat pelik. Apa kelebihan bayi ni? Kan apa kelebihan dia? Kenapa cahaya terus masing-masing bercakap-cakap tapi dalam tempoh yang sekejap lah. Nabi nak dibayangkan betapa cahaya itu keluar sampai ke negeri Syam yang sangat jauh tu kelihatan. Subhanallah. Seterusnya, subhanallah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, istana Kaisar, Raja Rom bergoncang menyebabkan tiang-tiang besarnya jatuh. Di antara pemerintah yang terkuat ketika itu iaitu Kaisar Raja Rom, pemerintah Rom yang menguasai dunia, bergoncang pada malam kelahiran tersebut. Api yang disembah orang Majusi di Parsi padam serta-merta, sedangkan ia tidak pernah padam sejak 1000 tahun. Tak pernah padam. Sejak 1000 tahun tidak pernah padam. Sebab itu Majusi ini dia menyembah api. Tetapi pada malam kelahiran Nabi, api itu terpadam dengan sendiri. Air tasik sawat menjadi surut. Subhanallah. Di antara bidan, bidan ni, nurse ataupun doktor, tabib, yang menyambut kelahiran Nabi SAW yang bernama Ashifa binti Auf bin Abdun bin Al-Haris, ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Masya Allah. Glamour nama kan, Abdul Rahman bin Auf. Subhanallah. Ibu kepada Abdul Rahman bin Auf yang menyambut kelahiran, iaitu namanya adalah Ashifa binti Auf bin Abdun. Dan kita tahu memang Syifa, nama Syifa ini sinonim. Bila diberikan, contohnya kan kita sebut doa syifa, selawat syifa, syifaun maksudnya penyembuh kan. Masya Allah. Hospital asyifa, bila sebut asyifa ni dia sinonim, kita dapat gambaran dia adalah wanita yang banyak yang menguasai ilmu perubatan pada zaman Nabi, yang banyak merawat tentera-tentera yang luka dalam peperangan dan sebagainya. Sebab itu ramai juga ibu bapa yang bercita-cita anaknya untuk jadi doktor, dia akan letak namanya Syifa. Jadi begitulah tuan-puan sekalian, nama ini juga mempengaruhi. Jadi bidan Nabi SAW bernama siapa? Tolong tulis ya, nota. Ashifa, ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Okey, sikit lagi. Saya tahu kan, kita kena berhenti rehat sekejap. Ibnu Abbas berkata, ini Ibnu Abbas menceritakan ya, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Isnin. Diangkat menjadi Nabi juga pada hari Isnin. Berhijrah dari Mekah ke Madinah juga pada hari Isnin. Mengangkat Hajarul Aswad juga pada hari Isnin. Ia merupakan hadis riwayat Ahmad dan dikatakan Nabi Muhammad juga meninggal pada hari Isnin dan juga meninggal pada tarikh yang sama, 12 Rabiul Awal. Tahun pertama, tahun ke-10 Hijrah.
Maksudnya hari Isnin ni adalah satu hari yang mulia. Dan kita tahu Nabi lahir hari Isnin, Nabi hijrah hari Isnin, Nabi diangkat menjadi Nabi hari Isnin, Nabi mengangkat Hajarul Aswad juga pada hari Isnin ketika berlaku banjir besar, kemudian Hajarul Aswad jatuh. Kan ada cerita sikit tu. Dan Nabi mengangkat Hajarul Aswad pada hari Isnin, Nabi wafat juga pada hari Isnin. Masya Allah. Dan Nabi pernah ditanya kan, bila puasa Isnin dan juga Khamis, Nabi kata, aku bersyukur dengan kelahiranku pada hari Isnin, maka aku menyambut kesyukuran itu dengan berpuasa. Subhanallah. Jadi itu mukadimah kita. Masya Allah. Kembali kepada DJ Hayati. Masya Allah, Masya Allah. Maknanya Ustazah memang Allah pilih tempatnya, harinya, bulannya, tahunnya, sehingga siapa yang akan menyambut pun sebenarnya memang Allah pilih. Betul. Asyifa, ramai sahabat-sahabat kita telah mengkomenkan di situ nama Asyifa. Masya Allah. Maknanya ramailah yang meletakkan nama anak-anak Asyifa. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Mengambil bersempena dengan semangat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan beristirahat seketika untuk anda akan mendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Korea Islam. Subhanallah, sekarang kita sedang rehat kan. Jadi sahabat-sahabat di IG, terima kasih banyak. Minta maaf awak. Ya, Monday Blues. Okey, hari ni Friday Blues. Okey, kelebihan hari Isnin. Kalau modern Isnin je Monday Blues. Ya, sebenarnya hari yang Isnin maksud dia asal pada perkataan dua tau. Ahad, hari Ahad, Ahadun. Kalau siapa belajar bahasa Arab, Ahad satu. Ini kita rehat sekejap ni slot. Nanti saya akan sambung balik cerita. Ahadun satu, Isnin ni dua. Tu yang panggil hari Isnin. Sebab itu sebenarnya hari dalam Islam dia bermula pada hari Ahad. Nanti kita dengar ya. Ahad satu, Isnin dua, Salasa, hari Selasa, asal perkataan Salasa. Salasa, Salasun, kalau belajar bahasa Arab, tiga. Lepas tu, kita panggil hari Rabu kan. Asal perkataan, ambil daripada Arab. Hari-hari dalam bahasa Melayu kita ni, asal perkataan Arab. Rabu, asal perkataan Raba'ah. Raba'ah tu, Arba'un, empat. Belajar bahasa Arab, Arba' empat. Lepas tu hari Khamis. Hari Khamis kan. Hari Khamis, asal perkataan Khamsun. Jadi Khamis, hari yang kelima. Dalam Islam, ikut minggu. Hari yang kelima. Kemudian kita panggil hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Jumaat maksudnya jamaah, kumpul. Kumpul maksudnya pada hari Jumaat berkumpulnya segala hari, segala kebaikan. Jamaah, jamak, banyak. Jamaah juga kumpul. Jadi bila masuk hari Jumaat, berkumpulnya kebaikan, penghulu segala hari. Sebab itu namanya hari Jumaat. Hari yang berkumpul, hari yang banyak kebaikan dan sebagainya. Jumaat. Lepas tu, lepas Jumaat, hari Sabtu kan. Okey, Sabtu, kejap. Wahid, kejap. Sabtu hari tu Sabata, kejap. Saya tak ingat maksud Sabtu. Kamu cari sekejap. Dah start. Ustazah, kita sambung lagi Ustazah tadi berkenaan dengan kelahiran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran insan teragung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah berikan kita satu nikmat yang kita pun tidak, kita sendiri macam tak faham kenapa. Apabila bercakap tentang Nabi tidak pernah puas, tak pernah rasa jemu. Dan di situ juga hikmah kenapa manusia ini Allah ciptakan lupa kan. Walaupun kita dengar banyak kali dah kisah Nabi, macam baru dengar. Subhanallah, pada kita dah pernah dengar. Jadi sebab lupa menyebabkan kita tak pernah rasa jemu. Dan jika kita ulang-ulang kisah manusia selain daripada Nabi, mungkin akan rasa jemu. Kan, asyik-asyik cerita orang tu, asyik cerita pasal diri dia, contohlah. Tetapi bila kisah Nabi, perasaan jemu itu digantikan dengan perasaan rindu, perasaan sayang. Subhanallah, kadang mari perasaan sayu, mari perasaan sebab.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi yang membanggakan Nabi. Umat Nabi yang Nabi tidak sabar untuk bertemu dengan setiap orang daripada kita. Yang mana nama kita pernah disampaikan oleh malaikat kepada Nabi SAW. Kan, yang mana ada satu riwayat mengatakan sesungguhnya Nabi SAW dalam sabdanya menyebutkan sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang akan menyampaikan selawat dan salam daripada umatku. Jadi mudah-mudahan kiriman salam dan juga salawat kita pernah disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat. Namun perlulah dengan ucapan salam dan salawat daripada hati yang ikhlas, yang benar-benar mencintai Nabi SAW. Dan cinta, ia mesti ada pembuktian. Cinta bukan hanya pada lidah, bukan pada kata-kata. Saya cinta kepada Nabi, saya rindukan Nabi. Tetapi pembuktian cinta itu perlu disusuli dengan mentaati apa yang Nabi suruh, meninggalkan apa yang Nabi larang. Berusaha untuk menjadi mereka yang mencintai Nabi, yang menggembirakan hati Nabi SAW. Allahu Akbar. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kelahiran secara ringkas. Sekarang kita pergi kepada sedikit perkongsian berkenaan dengan penjaga dan ibu susuan Nabi SAW. Orang yang pertama sekali yang menyusukan Nabi adalah ibundanya, iaitu Sayyidah Aminah, ibundanya sendiri. Sayyidah ataupun Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi SAW. Seterusnya baginda disusukan oleh Suwaibah Aslamiyah untuk beberapa hari saja. Boleh tulis ya tuan-puan sekalian. Memula ibunya Aminah, yang kedua iaitu Suwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian baginda disusukan pula oleh Halimah. Kita selalu dengar Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Maksud Sa'diyah dikatakan adalah sandaran. Namanya Halimah, tapi Sa'diyah itu dia disandarkan kepada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad jadi dia Sa'diyah. Maksud Sa'diyah ni bahagia tau, bahagia. Kan? Kita sebut Sanah Helwa, okey Sanah Helwa ya, tapi Sa'id tu bahagia. Jadi Sa'diyah yang membahagiakan. Tapi tuan-puan sekalian, biasa orang Arab kan dia akan melaqab atau beri gelaran berdasarkan tempat. Kalau saya daripada Terengganu kan, Ustazah Asma Al-Teranjanu, contoh begitulah kan. Ataupun nak letak nama kampung pun boleh, Al-Batunani, kampung Batunam kan. Contoh ya, Batunani pula jadi. Jadi memang biasa orang Arab dia akan bagi gelaran begitu. Jadi Halamatus Sa'diyah daripada kaum Bani Sa'ad, yang mana Bani Sa'ad ni dikenali sebagai satu kaum ataupun satu kabilah daripada pergunungan yang bersih, udara yang bersih, tidak tercemar. Manakala Mekah kita tahu itu bandar, kan, bandingan bandar dengan kawasan pedalaman, begitulah. Jadi perkataan, lajah bahasa di sana, anak-anak yang dibesarkan, anak kecil dibesarkan di sana dengan alam sekitar. Masya Allah. Mungkin dengan ternakan, sebab itu Nabi telah dididik menjaga binatang dan sebagainya. Dan kita tahu kisah bagaimana Halimatus Sa'diyah ini seorang yang fakir miskin dan sebagainya, mengambil Nabi dalam keadaan adalah kisah-kisah, tetapi kita tak sempatlah nak cerita apa yang berlaku ketika Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi sebagai anak susuan. Allah berikan kurniaan binatang-binatang kan, bahkan binatang tunggangan yang nak bawa balik Nabi ni tiba-tiba kan, Allah berikan kurniaan dia, binatang itu asal kurus kering jadi sehat, jadi kuat, sampai boleh melepasi orang yang bergerak terlebih dahulu. Lepas tu susu kambing yang asalnya tak ada susu sebab kurus kering, tetapi boleh diperah banyak dan sebagainya, tanaman-tanaman subur. Masya Allah. Okey, ketika itu baginda menyusu bersama dengan 3 orang anak Halimah. Maksudnya Nabi ada adik-beradik susuan, iaitu Abdullah, Anisa dan Asyaimah. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang suka mencari nama anak-anak berdasarkan tokoh, saya sendiri contohnya 7 orang anak tu nama tokoh lah. Atikah juga nama sahabat Nabi kan. Maisarah, kita tahu Sarah itu, Maisarah adalah pembantu kepada Sayyidatina
Sayyidatina Khadijah. Jadi kadang-kadang bila kita baca kisah Nabi, kita akan jumpa. Macam ni kan ensiklopedia, kita akan jumpa nama-nama baru kita tahu. Oh, Anisah ni adik-beradik susuan Nabi. Baru kita tahu. Mungkin orang kata ingat Anisah tu nama moden, nama sekarang. Rupanya kalaulah disebutkan dia adalah adik-beradik susuan Nabi, Anisah ini. Dan saya, jika Anisah ini memeluk Islam, dia merupakan sahabat Nabi SAW. Okey, kemudian Asyaimah. Ramai juga orang bagi nama Syaimah, anak mereka kan. Oleh itu mereka bertiga menjadi saudara susuan kepada baginda SAW. Jadi kita tahu Nabi tak ada adik-beradik. Kan, tidak ada adik-beradik sebab ayah Nabi Abdullah telah meninggal ketika Nabi dalam perut. Kemudian Sayyidatina Aminah meninggal ketika umur Nabi 6 tahun. Jadi Nabi tak ada adik-beradik. Jadi hari ini kita tahu Nabi ada adik-beradik susuan. Siapakah nama adik-beradik susuan Nabi? Abdullah, Anisah, Syaimah. Subhanallah. Seronok kan bila kita baca, kita tahu. Semasa tempoh, sepanjang mengasuh baginda, Halimah dan keluarganya selalu mendapat rezeki yang melimpah ruah dan mengecapi kehidupan yang baik dan aman. Anak perempuan Halimah bernama Syaimah turut sama menjaga baginda. Maksudnya Syaimah masa ni mungkin dah besar, sama-sama menjaga. Ketika baginda berumur 4 atau 5 tahun, Halimah mengembalikan baginda kepada ibunya kerana risau dan keselamatan baginda setelah terjadinya peristiwa 2 malaikat membelah dada baginda. Subhanallah. Kan ada peristiwa yang mana datangnya malaikat 2 orang yang berupa wallahu alam, saya tak pasti, tetapi ketika itu Nabi Muhammad sedang bermain dengan anak Halimah. Jadi yang menceritakan kepada ibunya Halimah, ibu susuan Nabi ni kan, Halimah adalah anak-anak. Jadi Halimah mendengar situasi tersebut, Halimah merasa bimbang sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Lalu memulangkan kembali kan, walaupun sangat sayang dan cinta Nabi, tetapi dengan berat hatinya memulangkan kembali Rasulullah kepada ibundanya Aminah. Setelah itu baginda dijaga pula oleh Ummu Aiman Al-Barkah Al-Habasyiyah, seorang hamba perempuan milik ayahnya dulu. Maksudnya kembalilah semula tetapi turut dijaga bersama, iaitu Ummu Aiman. Sebab itu tuan-puan sekalian, dalam sirah Nabi ada banyak kisah Rasulullah dengan Ummu Aiman. Jadi baru kita tahu, okey, Ummu Aiman yang Nabi selalu buat baik, yang Nabi selalu hantar makanan, Ummu Aiman selalu. Nanti kan kalau saya akan cuba cari minggu depan kisah Nabi dengan Ummu Aiman. Dikatakan Ummu Aiman ni juga umurnya panjang, usianya dipanjangkan Allah kan, sehingga Nabi suka bila nak berbakti kepada ibu bapa kan, sebab ibunya dah meninggal ketika kecil, Nabi berbakti kepada Ummu Aiman. Rupanya Ummu Aiman ini adalah hamba ataupun kita sebutkan pembantu. Zaman Arab memang ada hamba. Dan bukan kita kata teruknya bapa Nabi pun ada hamba, mak Nabi pun ada hamba. Itu adalah sistem budaya ataupun sistem masyarakat Arab ketika itu. Jadi memang ada keturunan hamba, ada keturunan bangsawan, ada keturunan. Tetapi dengan perutusan baginda Nabi SAW, sistem perhambaan telah pun dimansuhkan secara beransur-ansur sehingga hari ini tidak ada lagi penghambaan. Sebab itu kalaulah ada yang mengatakan, orientalis mengatakan Islam adalah agama yang memperhambakan manusia, sebenarnya itu adalah satu tuduhan. Dan kita dapati bagaimana bijaknya Islam menghapuskan sistem penghambaan adalah contohnya kan, kalau berlakunya situasi yang mana melakukan jima' di sehari Ramadan, yang pertama kena buat adalah membebaskan hamba. Banyak kafarah adalah bebaskan hamba. Dan akhirnya bila hamba-hamba dibebaskan, dah tak ada hamba lagi dah. Sampailah hari ini. Okey, tuan-puan yang mata sekalian, kena ingat faktanya adalah hamba kepada Abdullah yang telah meninggal, ayah baginda Nabi SAW, dan juga dikatakan pembantu kepada Sayyidatina Aminah ibunda Nabi yang bernama Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah. Kita ingat Ummu Aiman saja. Jadi itu juga adalah ibu angkat Nabi yang menjaga Nabi SAW. Okey, kita tengok sedikit fakta berkenaan dengan, ada beberapa maklumat tambahan yang menarik sebab dia ada nota kaki ni. Tadi kita sebut nama siapa? Suwaibah Al-Aslamiyah. Wanita pertama yang menyusu Nabi. Ini ibu susuan Nabi yang pertama, Suwaibah. Hanya berapa hari? Sementara menunggu
yang benar-benar akan menyusukan, iaitu Halimatus Sa'diyah. Siapakah Suwaibah Al-Aslamiyah? Ia adalah hamba kepada Abu Lahab. Hamba kepada Abu Lahab. Ketika dia memberitahunya tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dimerdekakan oleh Abu Lahab sebagai tanda gembira dengan berita tersebut. Siapa Abu Lahab ni, tuan-puan sekalian? Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Abdul Muttalib. Adik-beradik kepada ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Abu Lahab dia punya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bila dengar lahirnya Nabi Muhammad, dia gembira punya happy, dia telah membebaskan dan memerdekakan siapa? Suwaibah Al-Aslamiyah pada hari kelahiran. Jadi Suwaibah ini asalnya adalah hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab happy dengan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun sampai akhirnya dialah penentang kuat, penentang yang kita tahu sampai ada surah apa ni? Surah Tabbat Yada Abi Lahab. Surah kita panggil surah apa? Bukan surah Lahab. Surah apa dah? DJT. Saya pun jadi tak ingat ni Surah Tabbat Yada kita panggil Surah, sebenarnya ada nama surah tu. Tak apa. Ada siapa yang nak? Surah Al-Masad. Subhanallah. Sampai begitu sekali kemarahan dan kemurkaan Allah kepada Abu Lahab. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, tapi nak kata fitrah keluarga bergembira dengan kelahiran anak saudara, dan mungkin juga kerana ketika Aminah mengandungkan Nabi SAW, adik-beradiknya iaitu Abdullah meninggal dunia kan, jadi kelahiran tu disambut dengan rasa hiba. Lalu masa tu juga merdekakan hamba yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Masya Allah. Dengan itu Allah Subhanahu Taala telah meringankan hukumnya di akhirat, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis mursal. Selepas dia meninggal, Abu Lahab dilihat dalam mimpi memberitahu yang dia mendapat seksa yang ringan sedikit pada hari Isnin kerana memerdekakan Suwaibah sebagai tanda gembira mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dalam hadis mursal. Memang ada kisah tuan-puan sekalian yang menceritakan di dalam satu mimpi, Abu Lahab dilihat dalam mimpi yang mana dia memberitahu dia mendapat seksaan dia diringankan setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin, seksaan terhadap Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dengan kegembiraan dia menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dengan cara memerdekakan hamba yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Subhanallah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, sebab itu kita perlu bergembira dengan kelahiran Nabi. Bila masuk bulan Rabiul Awal, kita ni seolahnya macam nak sambut satu bulan yang sangat gembira. Bayangkan ini orang kafir, musyrik. Musyrik bukan sekadar musyrik biasa penentang, pemimpin yang menentang. Sebab itu Nabi SAW dalam dakwah baginda bukan sekadar ditentang oleh orang luar, tetapi orang yang mencintai Nabi sendiri. Abu Lahab bukan tidak pernah menyayangi Nabi, bukan tak kenal anak saudaranya itu seorang anak yang sangat baik, bukan tidak tahu sifat Al-Amin, kan, bukan tak pernah memanjakan bapa saudara ni. Subhanallah. Sudah tentu Nabi kerana tidak adanya kasih sayang daripada seorang ayah, mungkin diberikan perhatian oleh bapa-bapa saudara ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun begitulah dengan takdir Allah, dengan izin Allah, bapa saudara sendiri yang menjadi penentang tegar. Walaupun musyrik, penentang agama Allah, tapi kerana pernah bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meringankan azabnya setiap hari Isnin. Kerana pada hari kelahiran iaitu hari Isnin itulah Abu Lahab telah membebaskan seorang hamba kerana kegembiraan. Maka insya-Allah tuan-puan sekalian, dengan kita bergembira pada bulan kelahiran Nabi ini, dan bila saat 12 Rabiul Awal nanti, dan kegembiraan ini kita sambut dengan apa? Banyaknya selawat, bacanya sirah Nabi, cuba beramal dengan sebanyak mungkin sunnah-sunnah Nabi. Kita mula mencari buku-buku Nabi, kita nak tengok apa lagi sunnah Nabi yang kita tidak buat.
Masya Allah. Kita pemula mengumpulkan ahli keluarga hari ini, kan? Macam tadi pun, maksudnya kalau saya sendiri kan, dah bagi tahu anak siap-siap. Hari ini 1 Rabiul Awal, kita dah masuk bulan kelahiran Nabi. Jadi mulai hari ini kita tingkatkan sedikit jumlah selawat kepada Nabi. Dan setiap hari kita akan membacakan sirah Nabi. Begitulah maksudnya antara caranya. Mudah-mudahan dengan itu tuan-puan sekalian, kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda kepada seorang Arab Badui. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Subhanallah. Ketika itu orang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat?" Dia tanya, "Bila kiamat ni wahai Nabi? Bila kiamat?" Orang Arab Badui ni orang kampung, suka kalau jumpa Nabi tanya soalan-soalan direct macam itulah. Kan? Lalu Nabi pula bijak, dia bukan jawab dengan jawapan, jawab dengan soalan. Sebab dia duduk dengar Nabi cerita pasal kiamat, dia pun tanya, "Bila kiamat ni?" Duk cerita-cerita pasal kiamat ni kan. Lalu Nabi pun bertanya semula, "Apa persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Kamu bersiap apa nak jumpa kiamat? Duk tanya bila kiamat ni?" Kata, "Ya Rasul, aku tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Maksudnya, tak adalah amalan yang berhebat, amalan yang banyak. Tetapi dalam hatiku ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku sayang kepadamu ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi terus jawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Tanya hati kita sekarang, benarkah dalam hati kita ini ada cinta kepada Nabi? Benarkah cinta kita itu cinta yang jujur, ikhlas? Ataupun hanya pada lidah tuan-puan sekalian? Apakah bukti pengorbanan kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi? Adakah kita mengorbankan harta kita untuk membantu perkembangan agama ini? Adakah kita mengorbankan masa kita, tenaga kita, fikiran akal kita? Bagaimana kita nak mendakwah kepada ahli keluarga, mendakwah pada masyarakat? Tetapi kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, kita perah otak kita. Macam mana nak dekor rumah cantik-cantik? Kita perah otak kita, tenaga kita, macam mana nak masak sedap-sedap? Kita perah otak kita untuk hal-hal dunia. Tetapi bila hal dakwah menyambung perjuangan Nabi, kita tak perah otak betul-betul. Kita tak kerah betul-betul tenaga kita. Apa yang kita nak buat? Nabi nak apa? Nabi nak seramai mungkin jumpa Nabi di syurga. Nabi nak menyelamatkan seramai mungkin umatnya daripada api neraka. Kita tak kerah betul-betul tenaga. Kita tak kerah betul-betul akal ilmu yang Allah bagi. Tetapi untuk hal keduniaan, kita mengerah sehabis tenaga. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan jika benar dalam hati kita ada benih cinta kepada Nabi, maka kita kena suburkan benih cinta itu. Dengan apa? Kan pepatah Melayu sebut kan, DJ Yati, tak kenal maka tak cinta. Ia memang betul. Istilah itu sangat tepat. Sebab itu mustahil untuk kita kata kita cintakan Nabi, tapi kita tak kenal Nabi. Kita tak kenal cara hidup Nabi. Kita tak kenal sirah-sirah Nabi. Dan boleh dikatakan beginilah, kalau siapa kata cinta Nabi tapi tak ada kitab sirah Nabi, itu pun soalannya bukanlah nak sebut, nak judge ya, soalannya dusta. Tapi kan orang marah pula kalau cakap macam ni. Kalaulah kita kata kita cinta Nabi, kalau rumah kita ada TV yang mahal, ada sofa yang cantik, ada katil yang elok, ada macam-macam yang canggih, tapi tak ada satu kitab sirah Nabi, layak tak kita kata kita cintakan Nabi? Kita cintakan Nabi daripada mana? Jatuh cinta ini mesti dengan kenal. Bila kenal, baca kisah-kisah Nabi, mengalir air mata. Sebab itu, sempena bulan Maulidur Rasul ini, kelahiran Nabi ini, tuan-puan sekalian, saya nak sarankan wajib setiap rumah cari kitab Nabi, sirah Nabi. Pergilah kedai buku, belilah kat online ke dekat mana ke, mesti ada, dan cubalah baca seisi keluarga. Kalau suami tak nak ikut sama, kita mula dulu dengan anak-anak. Subhanallah, itulah dia antara cara langkah untuk rasa cinta kepada Nabi, bermula daripada kenal Nabi, baca pengorbanan Nabi, macam mana kisah Nabi dalam perang, bagaimana ketika Nabi berhadapan dengan tentangan daripada ahli keluarga sendiri dan sebagainya. Sekarang pukul berapa ni? Dah habis. Ya Allah, dah habis dah masa kita DJ Yati. Tapi kan saya nak ingatkan sekali lagi sebagai penutup tuan-puan dan Allah sekalian,
Maksudnya kita dah tahu kisahnya, siapa yang bergembira dengan kelahiran Nabi, Allah meringankan seksa. Tapi kita bukan nak ringan seksa, kita nak terlepas terus daripada seksaan azab api neraka. Tapi nak cakapnya orang bergembira walaupun orang kafir, iaitu Abu Lahab sendiri, kan Allah beri keringanan daripada seksaan api neraka. Okey, subhanallah. Okey. Fakta yang menarik juga tentang Ummu Aiman Barkah Al-Habsyiyah, iaitu yang menjaga Nabi tadi tu bersama dengan Siti Aminah. Kemudian setelah Siti Aminah meninggal, masih lagi Ummu Aiman meneruskan menjaga Nabi. Setelah semakin dewasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya. Merdekakan siapa? Ummu Aiman. Dan mengahwinkannya dengan Zaid bin Harisah. Masya Allah. Bukan dengan orang lain. Mengahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Subhanallah, yang merupakan Zaid bin Harisah ini juga adalah bekas hamba Nabi. Sebelum itu Zaid telah berpisah dengan Zainab binti Jahsh. Ya Allah, pusing-pusing dijayati orang yang sama. Sebab faktanya tadi kita sebut pasal Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah hamba ataupun pembantu kepada Sayyidatina Aminah, kan, ibunda dan juga Abdullah. Jadi kalau kita baca sirah lepas ni, itulah kan sirah Nabi ni memang seronok. Sayyidatina Khadijah ceritanya, tuan-puan sekalian, sorry ya, sikit ya dijayati. Setelah kematian anak lelaki Nabi, siapa anak lelaki Nabi yang pertama? Anak Nabi kita ada 7 orang, Abdullah. Setelah kematian Abdullah, Rasulullah sangat bersedih. Menunggu-nunggu kelahiran anak lelaki. Sebab anak lelaki pertama kan Abdullah meninggal. Lepas tu lahir anak perempuan lagi. Anak kedua perempuan. Anak ketiga pun perempuan lagi. Anak keempat pun perempuan lagi. Subhanallah, nak dapat Ibrahim tu, tuan-puan sekalian, anak Nabi kita kan Qasim, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tapi Qasim nak dapat Abdullah, meninggal Qasim dulu. Sebab itu Nabi diberi gelaran Abul Qasim. Nabi antara gelaran Nabi yang lain Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Gelaran ni dia ambil anak lelaki pertama, bukan anak perempuan pertama. Tak kiralah anak lelaki tu yang ke-6 ke, tapi anak lelaki yang itulah biasa diberi gelaran Abul Qasim. Bila Qasim meninggal dunia, nak dapat anak lelaki Abdullah tu, setelah yang kedua pun perempuan, yang ketiga pun perempuan, yang keempat pun perempuan. Sehinggalah satu hari Sayyidatina Khadijah nak membahagiakan, nak mengembirakan suami dia. Bukannya Rasulullah tidak gembira dengan kalian anak perempuan tu, tetapi seorang isteri yang tahu isteri ni, yang sangat memahami ni, suami dia ni nak sangat anak lelaki setelah anak lelaki Qasim meninggal dalam keadaan masih bayi. Dan tahu Nabi sangat mengharapkan, menunggu-nunggu kelahiran anak lelaki seterusnya. Dan kebijaksanaan isteri yang sangat memahami ini menghadiahkan kepada Rasulullah seorang hamba kanak-kanak yang bernama Zaid bin Harisah. Sebab itu Rasulullah sangat sayangkan Zaid bin Harisah. Dan kita tahu Zaid bin Harisah ni sebenarnya anak bangsawan. Tetapi ditangkap dalam satu perjalanan sebuah keluarga. Anak bangsawan, dia bukan anak keturunan hamba ke tidak. Tetapi dalam satu keluarga Zaid bin Harisah dengan keluarga dia sedang musafir di padang pasir. Kalau laut ada lanun, padang pasir ada lanun padang pasir. Keluarga itu ditangkap, lepas tu Zaid bin Harisah dijual. Lepas tu bila Sayyidatina Khadijah nampak, ya Allah, dengan wajah yang cantik begini-begini, subhanallah, Sayyidatina Khadijah terus menghadiahkan Zaid bin Harisah itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sangatlah gembira, sayang Zaid bin Harisah seperti anak. Sebab itu dikatakan Zaid bin Harisah adalah hamba pada Rasulullah yang Rasulullah merdekakan. Dan Ummu Aiman iaitu penjaga Rasulullah. Dan Ummu Aiman ini bukan orang tua ya, tuan-puan sekalian. Dia adalah hamba-hamba ni orang muda, kadang-kadang di kalangan kanak-kanak. Dan setelah Rasulullah dewasa, Rasulullah membebaskan Ummu Aiman lalu dikahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Jadi Ummu Aiman, Zaid bin Harisah, yang kita tahu selalu banyak hadis Nabi riwayat Zaid daripada Zaid bin Harisah, dan banyak kisah Nabi dengan Zaid bin Harisah. Sebab Zaid bin Harisah ini adalah seorang hamba dan juga anak angkat Nabi yang membesar di rumah kenabian. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan perkongsian hari ini memberi banyak manfaat, pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang sirah Nabi SAW. InsyaAllah bertemu pada minggu hadapan dalam solat tarbiyah bersama DJ Yati. Saya akan membawakan air mata Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi
Sama. pada hari ini. Semoga lagi juga hadapan insya-Allah. Sekali lagi Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat DIG yang mengikuti perkongsian pada pagi ini. Saya sebenarnya memang ada perkongsian dengan slot IKIM, radio IKIM tu kan. Setiap hari Jumaat pukul 10. Sebab itu Riyadhus Salihin kita. Okey. Yaumus Sabtu, tadi kan saya sebut Yaumus Sabtu. Sabtu maksud dia, kejap. Mana dia? Sabtu, Yaumus Sabt. Tak, dia ada maksud Sabtu ni. Maksud, awak cari maksud hari Sabtu. Awak tulis apa ni? Cari maksud hari Sabtu. Tadi tu kan saya ada share, hari dalam Islam sebenarnya bermula daripada Ahad. Ahadun. Ahad. Siapa yang belajar huruf dalam bahasa Arab, wahid, satu. Ahad juga satu. Allahu Ahad, Allah yang satu. Kan al-wahidul ahadus samadu. Kan wahid, ahad maksud dia satu. Jadi kita sebut perkataan ahad. Ahad itu adalah hari yang pertama di dalam Islam, Ahad. Sebab itu di Malaysia ada negeri yang Ahad start kerja. Kan Terengganu, Kedah, saya rasa Johor, mungkin ada negeri bukan hari Isnin. Ahad asalnya satu. Isnin bahasa Arab maksudnya dua. Salasa, hari Selasa, Salasa maksudnya tiga. Lepas tu hari Rabu, asal perkataan Raba'a maksudnya 4. Lepas tu bila sebut hari Khamis, khamsun, 5 dalam bahasa Arab ya. Khamsun. Satu siapa belajar wahid, isnaini, salasah, arba'ah, khamsah. Khamis hari yang kelima. Kemudian Jumaat. Jumaat asal perkataan jamaah. Jamaah himpun. Ataupun jamaah juga maksudnya banyak. Hari yang menghimpunkan banyaknya kebaikan, banyaknya keberkatan. Sebab itu disebutkan hari Jumaat, jamaah. Jumaat kan. Lepas tu Sabtu. Maksud Sabtu ni ada maksud. Asal pada perkataan, Masya Allah, saya dah ingat. Sab'atun. Kita panggil Sabtu, tapi sebenarnya Sab'atun, hari yang ke-7. Faham dah ya? Kan 7 hari. Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Lepas tu hari Jumaat, dia tak sebut hari yang kalau bahasa Arab Asadisah, iaitu hari yang ke-7, hari ke-6 Asadisah, tetapi dia sebut Jumaat, himpun semua hari kebaikan. Tapi Sabtu sebenarnya asal perkataan Sab'atu. Jadi dimelayukan jadi Sabtu. Macam Selasa lah, Salasa jadi Selasa. Sebenarnya Raba'ah jadi Rabu. Jadi sebenarnya hari yang ke-7 adalah hari Sabtu. Bahasa Arab Sab'atun, iaitu 7. Gitu tuan-puan sekalian. Jadi itu sedikit ilmu pengetahuan tentang hari-hari lah. Alhamdulillah, sebab itu Nabi lahir pada hari yang kedua hari Islam, iaitu hari Isnin. Siapa yang meninggal pada hari Isnin juga adalah satu tanda-tanda meninggal yang baik. Bukan kata hari lain tu tak baik, tapi dia macam ada sikit nilai tambah. Jadi janganlah kita ni macam nak meninggal hari Jumaat je. Lepas tu bila meninggal hari Isnin kita kata alahai, soalannya itu adalah hari kewafatan Nabi, hari Isnin dan juga hari kelahiran Nabi. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap, sehingga bertemu lagi dalam kuliah akan datang di Riyadhus Salihin pada hari Isnin. Terima kasih sahabat-sahabat yang memberi sokongan dalam kerja dakwah dan kerja amal. Hari ini hari Jumaat yang barakah. Saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk bersama-sama infak ke dana akaun NGO kami, Sahabat Amal Care. Boleh cari ya, Sahabat Amal Care. Boleh tengok dekat FB, di IG pun ada kan maklumat akaun. Kita setiap hari melakukan kerja amal. Kita dalam proses mengumpulkan infak untuk menyempurnakan menyiapkan ubah suai taman ilmu yang kita bina, yang dibina oleh Yayasan Amal di Cokit. Jadi kita membantu mereka untuk mengumpulkan dana yang tak cukup lagi, diberikan 70,000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap. Ada yang kata saya nak beli buku ni, insya-Allah terbitan Galeri Ilmu sebenarnya kan. Ustazah nak jual buku ni. Minta unit penyedikan cari juga buku ni. Tuan-puan macam ni, buku ni sebenarnya biografi lengkap Rasulullah, Kenal Untuk Cinta ni.
InsyaAllah kita akan jual. Masukkan terus iklan tu di Shopee. Link Shopee kami adalah galleryuah.com. Gallery UAH. Bolehlah ya menyokong jualan kami. Buku-buku pun kami jual. Gallery UAH. Setiap pembelian adalah pemberian, bantu kerja dakwah, kerja amal kami. Tapi kalau nak beli dengan orang lain pun tak ada masalah. InsyaAllah kita minta segera, sebab ini galeri ilmu ada ni. Baru ni diorang dah bincang. Jadi InsyaAllah kita akan jual. Buku ni memang saya seronok baca. Macam ni kan, dia ada gambar-gambar, dia terangkan, dia ada nota kaki terus. Lepas tu fakta-fakta tu, kadang-kadang fakta yang tak biasa kita baca, dia tunjuk. Contohnya kalau gambar peta, dia tunjuk di mana kedudukan. Contoh ni kan, ini manuskrip dan sebagainya. Dia seronok sambil-sambil baca tu. Lepas tu dia ada macam ni kan, perasan tak? Dia ada jadual-jadual. Ini dalam bab para sahabat yang ditugaskan dengan tugas khas. Ini pembagian Rasulullah. Bila Rasulullah bahagikan tugas di kalangan sahabat, ini tugas apa, ini tugas apa. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi biografi lengkap Rasulullah SAW ini anda boleh pergi ke link Shopee. Kita akan masukkan segera untuk kita jual, insya-Allah, ataupun pergi ke website kita iaitu galleryuah.com. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.